Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat lagi kita sambung lagi kelas kita yang seterusnya, kelas kita yang next kelas, kelas subjek mata pelajaran akidah bagi tahun 2. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk pagi ni Muallim akan bagi lagi ulang kaji apa yang kita dah belajar dalam sifat baqa. Cuma untuk video yang ni Muallim nak fokus pada dia punya dalil sahaja, ulang kaji pada bahagian dalil. Sebab masih ada lagi beberapa orang yang WhatsApp Muallim, dia tanya macam dalil ni macam mana? Dalil ni macam mana? Dalil amal akli macam mana? Dalil nakli macam mana? Jadi untuk siapa yang terlepas kelas live yang pada minggu lepas, jadi Muallim harap video yang ni dapat membantu kamulah, dan video ni juga Muallim akan sertakan jawapan, perbincangan jawapan tentang latihan yang dah Muallim bagi pada minggu lepas, dan Muallim akan tambah lagi satu latihan masih lagi yang sama, tajuk dalam tajuk baqa. InsyaAllah hari Jumaat ni kita akan masuk tajuk yang seterusnya. Okey, kita langsung kepada apa yang pelajaran kita lah. Ulang sikit. Untuk sifat baqa, kita nak ulang pasal dalil dia. Kita tahu sifat baqa ni sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan bagi sifat wajib ialah sifat mustahil. Sifat mustahil, lawan bagi sifat baqa ialah fana. Fana maksudnya binasa, baqa maksudnya kekal selama-lamanya. Okey. Dan kita dah tahu bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal, dan selain daripada Allah, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni semuanya akan binasa, ataupun dalam arti kata lain semuanya akan lenyap, akan mati dan sebagainya. Okey, samalah dengan dalil ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kullu man 'alaiha fan, dan setiap kullu maksudnya setiap sesuatu, kullu man 'alaiha, setiap sesuatu yang berada di atas muka bumi ni, 'alaiha fan maksudnya fan, binasa, semuanya binasa. Itu jelas dalam ayat Al-Quran. Allah cakap dah, awal-awal Allah cakap semua makhluk ni semuanya akan binasa. Apa yang ada di atas muka bumi ni semua akan binasa. Sampai satu tahap, dia dari contoh manusia, daripada kita muda sampai satu tahap kita akan jadi dewasa, kemudian seterusnya tua dan seterusnya meninggal dunia. Semua macam tu. Semuanya sama. Wa yabqa, dan yang kekal hanyalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat Tuhan kamu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tu jelas surah Ar-Rahman tu. Setiap yang ada di atas muka bumi, kamu bagi tahu je, sebut je apa yang ada dalam fikiran kamu kecuali Allah. Allah itu Khalik, Allah itu pencipta, Allah itu Rabb. Selain daripada Allah, kamu bagi tahu je apa je. Bagi tahu apa yang dalam fikiran, apa yang muncul dalam fikiran kamu kecuali Allah, semuanya adalah makhluk dan semua tu akan binasa. Okey, bagi dalil akli sini sebenarnya senang je. Dia ada dua sifat. Satu kekal, satu binasa. Satu baqa, satu fana. Dan dia tidak ada yang ketiga, dan ataupun dia tak ada yang duduk di tengah-tengah. Kita ada satu kekal, yang kedua kita ada binasa. Dia tak ada yang ketiga yang duduk di tengah, ataupun selain daripada kekal, selain daripada binasa, dan selain daripada dua ni tak ada. Dia mesti antara dua ni saja. Jadi kalau akal kita bagi tahu, kalau Allah itu tidak kekal, maka mesti Allah itu binasa. Sebab dia dah tak ada yang ketiga. Dia sama ada ataupun tak ada. Sama ada hidup ataupun mati. Tak ada tengah-tengah. Di antara hidup dan mati tak. Dia mesti hidup. Ataupun dia mesti mati. Tak ada hidup, dia mesti mati. Jadi Allah itu, kalau Allah tak kekal, mesti Allah akan binasa. Dan kalaulah Allah itu binasa, mesti ada sesuatu yang lain
yang membinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita timbul idea ataupun ideologi ataupun fikiran yang mengatakan ada sesuatu perkara yang lain yang membinasakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi benda itu secara akal yang waras terus tertolak. Kecuali orang tu tak waras, kecuali orang tu gila. Kalau dia masih waras, idea fikiran yang macam tu terus tertolak sebab dia sangat mustahil. Benda tu mustahil ada sesuatu perkara yang lain yang membinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh. Sebab Allah bersifat, Tuhan itu bersifat maha berkuasa dan tak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu perkara yang lain yang membinasakan Allah, itu tertolaklah. Mesti Allah itu bukan Tuhan. Wal'iyazubillah. Itu secara akal yang waras perkara itu mustahil. Okey, itu sahaja untuk dalil akli dan juga dalil nakli. Okey, kita seterusnya Muallim akan bincang pasal latihan yang minggu lepasnya ni yang 20 soalan ni. Okey. Boleh dah bagi kan? Siapa yang belum siap tu kena siapkanlah. Dan kalau nak kamu dah siap, boleh tengok video ni dan cek jawapan kamu. Yang mana yang salah kamu boleh baiki, yang mana yang betul tanda betul. Okey. Video ni ringkas je sebab Muallim akan bagi kamu latihan selepas ni. Atau latihan tambahan. Okey, nombor 1. Nombor 1, fana ialah tempat kosong. Dia tulisan Jawi. Dia baca sebelah kanan. Fana ialah tempat kosong. Jadi soalan ni dia tanya, apakah maksud fana? Fana, adakah maksud fana kekal? Kekal. Salah. Maksud fana baharu. Salah. Maksud fana ialah binasa. Binasa. Maksud fana ialah binasa. Fana lawan kepada baqa. Lawan sifat baqa iaitu kekal ni. Baqa itu kekal. Baharu ni maksud dia hudus. Hudus ni lawan bagi sifat. Hudus lawan bagi sifat kidam. Hudus lawan sifat kidam. Kamu tulis macam tu. Kamu tengok jawapan, semak jawapan, tulis nota sikit. Nombor 2, maksud baqa ialah, tadi kita dah bagi dulu, maksud baqa ialah kekal. Binasa ni fana yang atas ni. Binasa ni fana lawan bagi sifat baqa. Sedia ada ni kidam. Kidam ni maksudnya sedia. Lawan bagi sifat kidam ialah hudus bawah dia ni. Okey. Kamu tengok video ni, nanti pause untuk kamu salin nota-nota. Nota ringkas dekat tulisan dekat latihan ni. Tempat kosong akan kekal selama-lamanya. Nombor 3. Allah jawapannya. Allah akan kekal selama-lamanya. Malaikat tidak kekal. Manusia tidak kekal. Semua makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan binasa. Apakah maksud wujud? Ini sifat wajib yang pertama yang kita belajar dalam kelas. Allah sifat wujud. Wujud maksudnya ada. B jawapannya. Lawan bagi sifat wujud ialah adam ataupun adamun. Maksudnya tidak ada. Okey, mendengar. Mendengar ni kita tak masuk lagi. Mendengar ni sama, sifat sama, berkuasa maksud sifat kudrah. Okey, nombor 5. Yang manakah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Sifat mustahil ialah lawan bagi sifat wajib. Maksudnya benda tu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada. Baqa adalah sifat wajib. Wahdaniyah sifat wajib. Kidam sifat wajib. Ta'addud sifat mustahil. Ta'addud maksud dia berbilang-bilang.
Maksudnya lebih daripada satu. Lawan bagi sifat wahdaniyah, berbilang-bilang. Yang keenam, yang manakah bukan sifat wajib bagi Allah. Maksudnya sifat mustahil lah. Dia nak bukan sifat wajib, sifat mustahil. Fana'nya pada binasa. Mukhalafatahu lil hawadith, betul. Bersalahan dengan perkara yang baharu, betul. Qiyamuhu binafsih, betul. Berdiri dengan sendiri. Sambungkan huruf di atas. Mim, alif. Mim, alif. Mim bila bersambung dengan alif, dia tak ada ekor. Ekor dia pergi ke tepi, bersambung dengan alif. Alif mesti tinggi. Tinggi daripada mim. Hamzah dekat sebelah dia. Sebelah alif. Selepas alif tak boleh sambung. Hamzah, nun, sin, ya. Nun boleh sambung, sin boleh sambung, ya pergi ke bawah. Manusia. Manusia. Sambungkan. Sod, ya, fata. Sod, ya, fata. Sifat. Semua sambung. Ni. Si. Makhluk ceraikan. Mim. Mim bila dia tak bersambung, dia ekor pergi ke bawah. Kha bila tak bersambung, ekor dia pergi ke bawah, titik satu ke atas. Lam. Lam mesti tinggi. Kaki dia pergi ke bawah. Waw. Ekor waw ke bawah. Qaf. Titik dua. Makhluk. Okey. Nombor 10. Hukum mengenal Allah bersifat baqa' ialah, maksudnya dekat sini, apakah hukum bagi seorang Muslim macam kita untuk beriman dengan sifat baqa'? Hukumnya wajib. Wajib kita beriman dengan sifat baqa'. Kalau kita tak beriman dengan sifat baqa', kita dapat dosa. Yang ke-11, apa ni? Fana' adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil. Fana' maksudnya binasa. Apakah maksud baqa'? Baqa' maksudnya kekal. Maksud baqa' ialah kekal. Ini tulisan Jawi. Okey. Akan kekal selama-lamanya. Tempat kosong akan kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Berapakah bilangan kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul? Kita ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Yang pertama kita ada kitab Taurat. Yang kedua kita ada kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Silap. Ini nombor 3. Kitab Injil ke nombor 3. Okey. Nombor 2 ni kitab Taurat Zabur. Zabur sebutan dia Zabur. Kepada Nabi Daud. Yang ketiga kita ada kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat kita ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Diturunkan kepada nabi dan rasul. Okey. 18. Kitab diturunkan tempat kosong menjadi tempat kosong kepada manusia. Menjadi panduan kepada manusia. Perintah wajib beriman kepada kitab ialah untuk manusia. Maksudnya Allah perintahkan supaya kita semua manusia ni beriman kepada kitab. Yang ke-20 yang terakhir, kewajipan melaksanakan dengan ikhlas ialah perintah Allah. Maksudnya kewajipan melaksanakannya dengan ikhlas. Kewajipan melaksanakannya dengan ikhlas ialah perintah. Betul lah. Maksudnya manusia ni diperintahkan untuk beribadah.
dan Allah perintahkan kepada kita untuk laksanakan ibadah tu dengan ikhlas. Okey. Sampai di sini saja video video perbincangan jawapan yang Mak Alin dah bagi pada minggu lepas. Kamu semak kamu semak jawapan kamu. Kalau salah, baiki. Lepas tu kamu tulis berapa kamu yang betul. Kamu semak, tulis kat atas ni berapa kamu betul. Kalau 20 per 20 tulis 20 per 20 macam tu. Lepas tu yang mana yang salah tu baiki. Nota-nota ni pun tulis dekat tepi-tepi tu. Okey, itu sahaja. Semoga video ni dapat membantu kamu. Nanti Mak Alin akan bagi lagi latihan tambahan kepada siapa yang tak dapat ikut kelas live ataupun kelas-kelas yang sebelum ni. Mak Alin harap video yang kali ni dapat membantu kamu lah. Yang mana yang dah ikut video yang sebelum-sebelum ni ataupun kelas-kelas live, jadikan video ini sebagai ulang kaji kamu. Okey. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum.